لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa, penyusun kuliah duha, seluruh para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan kurniaannya, dengan pemberian dan rahmat daripadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan majlis pertemuan ini penuh dengan kebaikan dan keberkatan, dan kita mohon kepada Allah dengan keberkatan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita syafaat daripada junjungan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengekalkan kita di atas jalan dan ajaran baginda, dan menyampaikan kepada kita akan cinta dan kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. InsyaAllah Ta'ala tajuk pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung daripada hadis kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis ini merupakan hadis yang dipilih daripada bab yang baru atau bab yang seterusnya, iaitu Babus Sidqi, iaitu bab As-Sidq, iaitu bab pada membicarakan sifat jujur ataupun benar. Bab pada membicarakan sifat jujur ataupun benar. Baik, hadirin semua, iaitu Babus Sidqi, bab tentang sifat jujur. Sidq iaitu jujur. Jadi insyaAllah ta'ala kita akan pilih 3 hadis, dan hadis itu telah pun dipilih, dan kita akan lihat bersama hadis daripada kitab atau bab As-Sidqu. Dalam bab As-Sidqu, Allah Azza wa Jalla berfirman, sebelum masuk hadis ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dan yakin kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian jadi bersama dengan orang-orang yang benar. Maksudnya apa? Duduk, berteman, bersahabat, berkumpul, berada dalam kumpulan orang-orang yang benar, jujur. Lawannya adalah bohong, dusta. Maksudnya Quran kata apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan adalah kamu, jadilah kamu di kalangan orang-orang yang benar ataupun jujur. Itu maksudnya. Kemudian hadis yang akan kita masuk bersama, tuan-tuan boleh tengok dalam kertas yang diedarkan ataupun dekat layar yang ada di depan. Tuan-tuan boleh tengok hadis pertama, bunyinya Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda. Apa kata Nabi? Inna sidqa yahdi ilal birr, sesungguhnya sifat benar ataupun jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dia ada beberapa perkara yang boleh kita faham. Antaranya apa dia? Sifat jujur boleh jadikan kita ini dibawa kepada jalan kebaikan. Maknanya sifat jujur bawa kepada kebaikan.
Ataupun inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya sifat benar itu akan menjadikan seorang itu buat benda yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan membawa seorang itu masuk ke dalam syurga. Sekali lagi tuan-tuan diulang, sesungguhnya sifat benar, bersikap benar, tidak berdusta dan berbohong akan bawa dia buat benda yang baik. Dan sesungguhnya kerja yang baik akan bawa dia untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian hadis ini mengatakan, wa innar rajula la yasduqu, adalah seorang itu dia terus melakukan kebenaran. Maksudnya apa? Dia terus bercakap benar, janji benar. Kalau apa je orang tanya, benar. Orang tanya dia, betul ke kamu ni? Ya betul. Betul ke kamu? Ya betul. Semuanya jujur dan benar. Saya pernah cerita kat tuan-tuan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika kecil yang dia pergi menuntut ilmu, kemudian ditahan perompak, dan perompak tanya, berapa kamu ada? Dia jawab, betul, saya ada 4,000 dinar. Disebabkan cakap benarnya itu tadi, perompak tadi bertaubat kepada Allah dan jadi orang yang baik. Maka itu namanya sifat benar. Katanya dalam hadis ini, seseorang yang teguh untuk sentiasa berada dan bercakap benar. Susah juga tuan-tuan. Kadang-kadang orang tanya, dah buat dah? Dia kata, oh semalam nak buat tak jadi, padahal tak nak buat pun. Contohnya begitu, kan? Jadi kata, mak kamu dah hantar dah yang aku tempah. Dia kata, itulah 2 hari lepas nak pergi tapi hujan. Sebenarnya bukan itu alasannya. Jadi nak cakap benar, untuk sentiasa benar, sebenarnya merupakan satu pengorbanan juga yang besar, yang susah. Katanya dalam hadis ini bahawa seseorang yang berterusan berkata benar atau bersikap benar untuk menjadi orang yang benar, katanya bahawa sampai orang itu namanya tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang benar. Faham tak? Maknanya orang ni dia sentiasa berusaha benar, cakap benar, bertindak benar, prinsipnya benar, tak bohong, tak khianat, sehinggalah orang ini diisytiharkan, fulan bin fulan adalah orang yang siddiq, fulanah binti fulanah adalah orang yang siddiqah. Di sisi Allah orang itu dicatatkan ini orang benar. Maknanya kerana selalu dan kerapnya dia berusaha menjadi orang yang benar, cakapnya benar. Maknanya apa? Tugas dan kerja kita, salah satu daripada sifat yang mulia adalah sifat siddiq. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq kerana kuatnya dia membenarkan segala apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya sikap berbohong, maknanya lawan benar tadi adalah dusta ataupun bohong, dan sesungguhnya sifat berdusta atau berbohong itu yahdi ilal fujur, akan biasa bawa orang kepada dosa dan kesalahan ataupun kejahatan. Tuan-tuan, betullah kata pepatah, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong. Sebab itu tuan-tuan, dia kata cakap bohong nanti dia mencuri. Sebabnya apa? Bermula dengan berdusta akan bawa dia kepada perbuatan yang jahat. Begitulah sebaliknya, bercakap benar, bertindak benar, kata yang benar akan bawa dia menjadi orang yang baik. Okay? Dan tuan-tuan, cakap benar ni penting untuk dididik pada generasi awal anak-anak kita khususnya. Okay? Kesilapan opah dan mak ayah dalam didik sifat benar ni antaranya adalah nak diamkan cucu, dia bohong. Contoh dia kata apa? Diam kat belakang ada harimau tu. Budak tu pun diam. Lepas dia dah diam, dia pun nak tengok mana harimaunya. Buka-buka tu dan tikus dia. Waktu tu
budak ini dia akan faham, oh kalau nak diamkan orang boleh bohong. Lalu membesarlah dia dengan sifat itu. Kan? Contoh kita kata ke anak kita menangis, kan? Dia minta sekian, dia menangis. Kemudian kita pun kata apa namanya? Diam. Kalau diam nanti mak bagi gula-gula. Kan? Dia pun diam, rupanya gula-gula tak ada. Ataupun yang lain, dia minta aiskrim, duit kita tak bawa waktu tu. Bukan tak bawa, kita tak nak belikan dia. Mak, opah nak aiskrim, opah tak ada duit ni, tak buat duit. Tuan, padahal dalam walletnya penuh dengan duit. Tapi dia tak nak bagi sebab tak nak giginya rosak. Tetapi dia cakap bohong. Yang bohong tu yang tak boleh. Okey, bagi alasan lain jangan bohong. Sebab bila budak tu tahu rupanya boleh berbohong, maka dia akan terbiasa juga berbohong selepas itu. Opahnya tanya, dah besar sikit budak tu, kamu daripada mana? Daripada rumah jiran sebelah mak, padahal daripada sungai mengairkan tadi. Nampak tuan? Dia belajar daripada siapa? Belajar daripada opah ataupun mak dia. Maksudnya apa? Oh, boleh berbohong. Maka sikap bohong akan bawa seseorang itu bawa kepada kejahatan. Hadis ni katakan apa? Sesungguhnya sifat benar bawa orang itu kepada kebaikan, dan sesungguhnya sifat dusta bawa orang itu kepada kejahatan. Okey, jadi tuan-tuan, itu perlu kita sama-sama cermati, fahami dan amati. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, lidah kita daripada berbohong dan berdusta. Okey, daripada berbohong dan berdusta. Katanya dalam hadis, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya sikap bohong itu akan membawa seseorang, dan sesungguhnya perbuatan jahat, kan tadi begini, cakap benar jadi buat baik masuk syurga. Cakap bohong jadi buat jahat yahdi ilan nar, bawa masuk neraka. Katanya dalam hadis itu, wa innar rajula, adalah seseorang itu, la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, sesungguhnya seseorang itu terus berdusta sehingga dicatat di sisi Allah dia sebagai kadzab, pendusta. Maknanya tuan, jangan biasakan berbohong. Jangan biasakan berbohong. Katanya bercakaplah benar walaupun pahit. Okey, walaupun pahit tuan. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Depa kata orang kalau poligami ni paling kuat bohong sekali benar. Dia balik sini cakap lain, dia balik sana cakap lain, dia balik sana cakap lain. Saya pun tak tahu tuan-tuan, tak pernah cuba lagi. Tapi depa kata depa ni orang lama katalah, orang lama kata. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tengok hadis yang kedua. Hadis ni agak panjang. Sebenarnya agak panjang tapi diringkaskan. Hadisnya berbunyi, An Abi Sufyan Sakhr bin Harb, daripada Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan ni? Nama dia Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Sebab apa? Dia ni antara orang yang lewat masuk Islam. Dulunya dia kafir, paling kuat, bukan mereka, antara yang paling kuat menentang Nabi, khususnya dalam peperangan Uhud. Kuat lawan Nabi. Kemudian ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam, lewat masuk Islam. Okay? Tapi alhamdulillah masuk Islam. Okay? Katanya fi hadithihi tawil fi qissati Hiraqla, dalam kisah yang panjang pada kisah Hiraqla. Hiraqla ni bahasa Inggerisnya Hercules. Agaknya lah itu orangnya. Yang penting Hiraqla ini adalah pembesar Rom. Tuan-tuan boleh tengok kisahnya. Jadi tuan-tuan, sebelum masuk ayat tu, qala Hiraqlu telah berkata Hiraqlu. Okay? Hiraqlu ni bukan nama orang Arab, memang nama Rom, namanya Hiraqla. Orang kita panggil Hercules. Tuan-tuan, katanya apa? Ini hadis ini dah dipotong. Hadis sebenarnya panjang. Apa kisah hadis sebenarnya? Hadis sebenarnya adalah saat Nabi mengutuskan surat kepada Hiraqla
ataupun pada waktu itu Islam cuba nak sampai berdakwah kepada Rom. Rom kan kuasa besar. Lalu datanglah Abu Sufyan and the gang untuk bagi tahu dan sebut tentang hal-hal seperti ini kepada mereka, kepada Herakla ataupun Herakla waktu itu. Jadi dia pun datang. Mungkin waktu tu, bukan mungkin lah, waktu tu dia belum Islam lagi, seingat saya. Okey, Abu Sufyan dan kawan-kawannya datang menghadap Herakla untuk ceritakan tentang Nabi yang nak ditanya oleh Herakla ni. Maknanya kalau Nabi hantar utusan kepada Habsyah, datang wakil daripada Quraisy, datang nak lobby balik semula, datang nak cover balik semula supaya pemimpin Habsyah tak beriman dan tak percaya kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, Herakla ni orang besar Rom. Bila bawa bertemu dengan Abu Sufyan, datang, bahasa yang dipakai tak sama. Abu Sufyan cakap bahasa Arab, Herakla gunakan bahasa, orang pakai bahasa apa? Bahasa Rom lah kan, Romawi, Sanskrit kot waktu tu kan, bahasa Rom. Lalu datanglah mereka dan Herakla nak dapatkan penjelasan tentang Nabi yang mengutuskan surat ataupun Nabi yang digelar sebagai Nabi membawa agama Islam. Kemudian dalam ramai-ramai duduk tu semua duduk kat tepi. Macam tuan-tuan tengok gambar raja-raja Melayu zaman dulu, dia duduk dekat atas singgasana, keliling tu dia punya orang besar duduk kanan kiri kan. Duduk di tepi Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Lalu ditanya kepada mereka dengan menggunakan penterjemah Arab Rom Arab, macam itulah tuan bahasa. Okey, translator digunakan. Lalu bila ditanyakan kepada mereka, siapa di kalangan kamu yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad, iaitu orang yang mendakwa dirinya Nabi? Lalu Abu Sufyan mengatakan saya. Dan tuan memang datuk kepada Abu Sufyan atau datuknya ada sama dengan datuk Nabi SAW. Ada ketua datuk, ada persamaan. Okey. Lalu dipanggil Abu Sufyan, duduk menghadap ke depan. Mereka pun datang, duduk menghadap depan Herakla. Lalu tuan-tuan, soalan ditanya kepada mereka, adakah orang yang mendakwa dirinya Nabi itu, sebelum masuk hadis ni tuan-tuan, hadis ni panjang, dia potong dah. Jadi saya baca yang awalnya, saya ceritakan yang di awalnya. Herakla berkata kepada mereka, adakah lelaki yang mendakwa dirinya seorang Nabi datang daripada nasab yang mulia? Jawab Abu Sufyan, ya. Okey, tuan-tuan tengok betul-betul. Ya. Adakah ayahnya sebelum itu merupakan seorang raja? Jawabnya, tidak. Tidak. Lalu katanya lagi, adakah engkau pernah mengenal lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad, sebagai orang yang pernah berdusta atau berbohong, cakap bohong dalam masyarakat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah pun sebelum tu tuan-tuan, Herakla buat janji dengan Abu Sufyan, cakap benar. Kalau kamu cakap benar, kamu akan dibalas dengan benar. Kalau kamu cuba cakap bohong, kamu akan dibalas dengan pendustaan. Begitu kan. Jadi dia pun cakap benar. Tuan-tuan, lalu dikatakan, adakah lelaki itu pernah bercakap bohong? Jawabnya, selama dia hidup dengan kami, tidak pernah pun kami mendengar dan mengetahui dia adalah pembohong atau pendusta. Okey. Soalan seterusnya, adakah orang yang mengikut mereka di kalangan orang-orang mulia, iaitu orang-orang berjawatan, orang ada kedudukan, ataupun yang banyak ikut orang yang lemah bawahan? Apa jawapan Abu Sufyan? Yang ikut Nabi itu banyak orang atasan atau orang bawahan? Jawapannya, du'afa'uhum, orang-orang bawahan, orang lemah di kalangan mereka, hamba, orang miskin. Itu yang paling banyak ikut mula-mula. Lalu ditanya lagi, adakah mereka yang telah ikut Muhammad itu bertambah semakin ataupun berkurang? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, semakin lama semakin bertambah. Lalu ditanya lagi, Herakla tanya lagi, adakah yang mengikuti mereka itu pernah tak murtad kerana benci agama yang dianuti? Abu Sufyan menjawab, tidak. Abu Sufyan menjawab, tidak. Lalu akhir sekali, baru mula soalan ni. Tengok kat atas tu, baru soalan ni. Tuh soalan ni. Qala Heraklu, telah berkata Heraklu setelah tanya soalan tadi kan, soalan tadi, maka sampai soalan ini. Apa soalannya?
Famadza ya'murukum. Dia tanya apa tadi? Tentang nasab, tentang ayahnya raja ke tidak, lagi tentang yang mengikutnya orang atasan atau orang bawahan, kemudian bertambah ke berkurang, ada tak yang murtad ataupun tidak. Setelah dia tanya soalan ini, nak dapatkan mukadimah, lalu dia pun tanya, famadza ya'murukum, wahai Abu Sufyan, dengan gunakan penterjemah, apa yang Nabi itu suruh kamu buat sebenarnya? Dia suruh buat apa? Apa perintah dia terhadap kamu? Lalu jawab Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Tuan, ini mesej Islam yang besar. Apa intipati Islam? Ini dia, iaitu Nabi ni seruan utama dia mengajak manusia sembah Allah semata-mata, jangan syirik Allah. Sembah Allah semata-mata dan jangan syirikkan Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, iaitu sembahlah Allah semata-mata dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan satu apapun. Boleh? Nah. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, wahai umat manusia pada waktu zaman Arab, tinggalkanlah segala apa yang dikatakan oleh bapa-bapa nenek moyang kamu daripada ajaran-ajaran, cerita-cerita dan sebagainya. Tinggalkan semua, aku bersama dengan wahyu. Maksudnya begitu. Maksudnya tinggalkan kata-kata nenek moyang kamu, itu semuanya salah dan sesat. Okay, wa ya'muruna bis-salah. Dan kata Abu Sufyan lagi radhiyallahu anhu adalah Nabi itu suruh kami melaksanakan salat. Was-sidqi, inilah tajuk kita. Dan dia suruh kami berkata benar. Maksudnya apa? Di antara intipati Islam itu adalah cakap benar. Jadi siapa yang bercakap benar atau berkata benar, maka dia telah melaksanakan sifat besar yang diajarkan di dalam Islam. Wal afaf. Afaf maknanya apa? Wal afaf. Wal afaf ni maknanya menjaga harga diri, memiliki harga diri, memiliki nilai diri. Okey. Boleh juga afaf nak maknakan dengan maaf, tapi saya rasa maaf, afaf itu adalah lebih sesuai orang yang menjaga harga dirinya. Contohnya, dia tak suka meminta-minta sebab nak jaga harga dirinya. Dia tak suka pakai pakaian yang teruk kerana nak jaga nama diri, dan hal itu namanya afaf. Orang yang tidak berseluruh lebih-lebih sangat sebab nak jaga nilai dirinya, itu namanya afaf. Okey. Wassilah, kesilatungan, iaitu menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabat dan saudara mara. Ini semua tuan-tuan adalah intipati Islam. Sebelum tu saya terlupa satu lagi soalan. Hiraklah tanya kat Nabi, adakah orang bawa macam pesanan ini sebelum dia? Maksudnya dekat Mekah tu, ada tak orang yang sama bawa benda yang sama? Apa jawapan Abu Sufyan? Jawapannya tidak. Setelah dengar semua tu tuan-tuan, apa katanya? Kata Hiraklah mengatakan, dia kata begitulah seorang Nabi akan dipilih daripada keturunan yang paling mulia di sisi kaumnya. Kenalah. Itu jawapan Hiraklah, ulasannya. Kemudian katanya apa lagi? Kemudian dia kata, dan sememangnya seorang itu tidak akan ditohmah mendapatkan kuasa kerana bapanya pernah berkuasa. Maknanya bukan Nabi kata bapanya tak pernah menjadi raja. Maknanya kalau dia mengumpulkan masyarakat bukan untuk dia merebut kuasa yang ayahnya dulu pernah berkuasa, tapi sebab ayahnya bukan seorang raja, maka dia tak ada kepentingan untuk dapatkan kuasa balik semula. Faham kan? Yang ketiga, ditanya lagi tentang apa tadi? Siapakah yang mengikuti mereka? Bukan, ada tak yang membuat ajaran sepertinya sebelum ni? Kata Hiraklah, kata Abu Sufyan, tak ada. Kata Hiraklah, begitulah, kalau dia mengikut apa yang pernah dibawa oleh orang sebelumnya, maka dia hanya mencedok ajaran sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Kemudian katanya lagi, yang mengikutnya adalah orang-orang yang mulia ataupun orang atasan atau bawahan kebanyakannya.
orang bawahan. Katanya begitulah sifat seorang Nabi, akan diikuti oleh golongan bawahan yang terdahulu. Kemudian seterusnya, bertambah ke berkurang? Jawabnya bertambah. Hiraqla mengatakan, begitulah keadaan kalau iman dan kepercayaan telah bercampur di dasar hati. Maknanya kalau iman sudah masuk ke dalam hati, orang akan semakin kuat dan bertambah bilangan mereka, bukan semakin kurang. Faham kan? Okay? Jadi itu sifat iman. Iman kalau dah masuk ke dalam hati, seronoknya tadi akan menjadikan orang itu apa dia? Kuat, semakin bertambah dan merasai kelezatan iman. Lalu hadirin yang saya kasih sekalian, barulah ditanyakan tentang perkara ini, apa yang dibawa. Dan maka inilah sifat besar. Nabi utuskan surat kepada Hiraqla. Kata Nabi dalam surat itu lebih kurang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila Hiraqla azimir Rum. Okey, daripada Muhammad, Assalamualaikum sejahtera kamu, daripada Muhammad kepada Hiraqla pembesar Rom. Pendek je surat Nabi tuan. Kita surat mungkin 5 line, 4 line, 6 line. Ini antara G to G, government to government. Pendek je suratnya. Nabi hantar kat dia, tadi mukadimah kan? Kemudian isinya aslim taslam. Aslim taslam. Kata Nabi dalam surat tu kepada Hiraqla, pendek je suratnya. Aslim taslam. Islamlah kamu, serahkan diri kamu kepada Allah, kamu akan selamat. Ini kemudian ada sikit lagi sambungannya. Jika tidak, kamu akan menanggung segala dosa golongan Irisiyin. Itu golongan Rom lah, Rom punya keturunan. Lalu ayat dalam surah itu tulis sikit ayat Quran. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran. Maknanya apa? Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli-ahli kitab, kemarilah kita semua kepada satu perkataan yang disepakati antara kami dan kamu, yaitu apa? Bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Tuan-tuan, ini adalah dakwah Nabi dengan cara mengutus surat kepada pembesar-pembesar. Tuan-tuan pun boleh buat. Okey, hantar kepada persatuan-persatuan Buddha, persatuan-persatuan Hindu, persatuan Kristian, tulis surat dalam bahasa mereka atau dalam bahasa Arab, sampaikan kepada mereka, ini pesanan-pesanan, kalau kamu Islam, kamu akan selamat. Begitu. Dan ini surat Nabi kepada Hiraqla, iaitu pembesar-pembesar Rom pada waktu itu. Apa yang paling penting tuan-tuan? Isi penting daripada doa ataupun surat ataupun hadis perbicaraan ini adalah Nabi menyuruh manusia mentauhidkan Allah, kemudian tinggalkan perkataan-perkataan nenek moyang mereka, salat dan bercakap benar ataupun jujur. Bercakap benar ataupun jujur. Nah, boleh faham dengan kisah Hiraqla? Okey, kisah ni panjang, tuan-tuan boleh buka balik, Google je kisahnya. Kisah Hiraqla dan Abu Sufyan. Macam itulah kurut-kurut. Baca kisahnya panjang, insya-Allah kita boleh tengok dan mengambil banyak faedah daripadanya. Yang paling penting isi kandungannya adalah bila Nabi itu bukan pembohong, kemudian dia pula mengajarkan umatnya untuk jangan berbohong, iaitu bersikap jujur dan benar, maka itulah merupakan satu daripada sifat teragung dan termulia daripada orang soleh. Bukankah kitab kita ini tajuknya Riyadhus Shalihin, artinya taman orang-orang yang soleh? Maka sifat benar merupakan sifat hiasan terutama bagi orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh ni sifatnya benar. Kalau tak ada, tak bawa. Ada, sudah sehat, sakit, terlupa lah. Begitu lah. Jadi sifatnya benar dan dia berusaha untuk tidak menipu. Walaupun kadang-kadang tertipu juga, tuan-tuan. Kadang-kadang tertipu juga. JPJ tahan. Keluarkan lesen dan IC. Lesen dah keluar, IC dah keluar.
keluarkan lesen. Keluarkan lesen. Tengok, ini dah tamat ni. Dia ke bang dah tamat? Ya Allah, saya tak perasan dah tamat. Padahal 2 hari lepas isteri baru ingatkan, bang lesen dah renew. Contohnya begitu. Kan? Jadi dia punya anak lepas dia kata, ya Allah, lupa sahabat bang. Contohnya begitu. Jadi ini semua, dia kadang-kadang ada masa tersangkut je. Memang dia jadi nak nipu juga. Ataupun dekat airport pun macam tu juga. Dia, sebab tu katanya, sifat benar ni, sampai orang itu dia benar je tuan-tuan, maknanya dia dicatat di sisi Allah, ini siddiq. Sebab itu dalam Quran, doa orang yang siratal ladzina an'amta alaihim tu, siapa golongan itu? Minan nabiyyin was siddiqin. Was siddiqin. Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Itu golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Ya. Tak benar Ustaz. Kalau bercakap yang munasabah tu ada nak kira benar. Contohnya cucu nak aiskrim, tok nak aiskrim tu. Salah batuk pakai batuk. Betul? Munasabah, cakap yang munasabah. Memang betul dia batuk? Maksud dia tak batuk. Oh, maknanya kalau makan nanti batuk. Aiskrim batuk. Tidak, dia nak aiskrim. Sebagai alasan munasabah. Boleh. Itu bukan bohong. Itu bagi apa kesan kepada tindakan. Atau nak gula tak boleh, nanti gigi rosak. Lain. Okey lah nak jajan pun tak boleh, nanti tak elok otaknya. Okey lah lain. Air kotak tak boleh. Pasal apa? Banyak bahan pengawet. Okey lah tu. Roti pun tak boleh. Tu apa yang boleh tu? Ambil berai tu. Rupanya atuk dia kena ikut sebenarnya. Itulah poin yang sebenarnya. Jadi dia tak ada unsur pembohongan di situ. Kita menyebutkan tentang kesan kepada perbuatan itu. Tak boleh yang ini kerana nanti jadi ini. Itu bohong. Dan kesan itu memang betul. Lain? Kalau dia nak cakap bohong, dia kena denda. Dia kena saman. Kan bohong sunat. Ada ke bohong sunat? Ada. Tapi bukan yang tu. Bukan yang nak lepas DJ. Takut kena denda bohong. Itu bukan. Bohong sunat ni tuan-tuan, berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Dibolehkan dalam Islam. Okey, dua orang yang bergaduh. Isteri pertama gaduh isteri kedua. Tuan-tuan beli cincin kat kedai. Dia kata yang ini akak sulung bagi. Padahal dia beli. Dia bohong. Betul kan? Masjid A gaduh dengan masjid C. Betul kan? Pasal apa? Rebut jadual seorang ustaz. Gaduh kelahi. Lalu datang orang tengah. Dia kata, "Mat, aku dengar sana dah beralah dah. Kamu," dia kata, "ambil je." Tapi dia malu nak cakap kat kamu. Dia tak cakap pun. Kita pergi ke sana, kita pun cakap benda yang baik. Jadi damai keduanya balik semula. Mendamaikan dua pihak yang bergaduh dan bertelagah dengan bercakap bohong adalah dibenarkan. Boleh? Bergaduh dan bertelagah untuk mendamaikan keduanya. Bahkan bukan sunat haji, boleh jadi keadaan bohong itu wajib. Bila? Untuk menyelamatkan nyawa dan agama manusia. Nyawa dan agama manusia. Tapi jangan pakai bohong sunat tu banyak-banyak haji, nanti salah tempat. Kan? Sikit-sikit bohong sunat. Bohong sunat ustaz. Kan? Bohong kat polis, bohong sunat. Tak, bohong sunat mendamaikan orang yang bertelagah. Boleh. Menyelamatkan nyawa dan agama manusia daripada disyirikkan, boleh. Contoh kita tengah duduk sini, tiba-tiba datang seorang lelaki belum masuk bawah meja saya, bawah ni. Menyebut, saya kata apa ni? Awak ni. Belum sempat saya tanya kenapa, datang 3 orang masuk ke dalam dewan ini dengan tatu dan parang masing-masing. Oh, saya pun faham. Rupanya orang ni lari sebab kawan tu nak bunuh dia. Lalu dia pun kata dan tanya. Dia kata, nampak tak ada seorang lelaki pakai baju hitam lari masuk dalam ni? Saya kata, mana? Tak ada rasanya.
Yang hitam baju tu adalah nak lari, dia pun keluar. Kita menyelamatkan dia daripada dibunuh, sedangkan dia orang baik lah maknanya. Okay. Kalau tak nak bohong pun boleh juga tuan-tuan, senang je. Okay. Orang tadi kan masuk bawah meja, saya nampak dia kan, lalu saya pun jalan ke sini. Sejak saya di sini saya tak nampak. Masa kat sini nampak je, masa kat sini tak nampak. Itu dipanggil helah. Itu lebih selamat lah, tak ada bohong dah, tak ada bohong lagi. Itu namanya helah. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, itu sukar tuan-tuan, cakap betul ni, ada masanya kita kuat dan boleh. Tetapi ada masa yang hilangkan kepentingan kita, kadang-kadang jadi juga. Jadi itu satu perkara yang sebenarnya sukar, tetapi kita nak kena sifatkan diri kita dengan sifat itu. Kerana itu merupakan sifat para as-salihin di kalangan nama Allah SWT. Kalau tak ada soalan lagi, kita pergi yang ketiga. Dalam kitab yang disebutkan menunaikan zakat, dalam tak ada. Tak ada. Dalam ni ada? Dalam ni pun tak ada. Tak ada. Dalam tu ada ya? Zakat fardunya bila? Tak ada. Tak mungkin perbezaan teks atau riwayat sedikit. Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita pergi yang ke hadis yang ketiga. Hadis yang seterusnya, An Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abi Walidi Sahl ibn Hunayfin wa huwa Badriyyi. Okay? Bin Hunayfin wa huwa Badriyyi. Badri itu maknanya dia adalah orang yang pernah menyertai peperangan Badar. Kenapa disebut macam tu Badri dengan perang Badar? Kenapa? Kerana perang Badar adalah perang yang paling utama di dalam Islam. Siapa yang pernah menyertainya, dia sangat special di dalam Islam. Sangat special. Bahkan sampai dikatakan kepada ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak, kamu semua telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab waktu peperangan Badar ni tuan, memang sengit, tak semua orang ikut. Bilangan sikit, lawan dengan yang banyak, tapi dia tetap teguh. Maka ahli Badar ni memang selayaknya dipuji dan mendapat pujian. Wa huwa Badriyyi. Lalu katanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid, betul-betul minta, jujur minta, bukan minta ayam, bukan minta ayam. Kan ada orang kata, minta lah mati kat Mekah. Sampai Mekah tu tadi doa juga, tapi doa tu nak tak nak je. Dia kata lama kat Mekah pula, anak bini tak ada, saudara mara tak ada. Kan? Takkan nak kafankan kat sini, tak nak kafan kat rumah besar sikit, ada aircon contohnya. Dia kan, sedangkan dia tahu fadilat itu. Okey, katanya barang siapa yang minta kepada Allah dengan jujur dan betul-betul minta. Tuan-tuan, ada dikisahkan seorang ulama terkenal, tuan-tuan boleh catat nama dia ni, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Siapa ikut jemaah tabligh kat sini? Cuba angkat tangan. Tak ada jemaah tabligh kat sini. Arkam kena arkam. Tak ada juga. ISIS kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau tuan-tuan perasan, jemaah tabligh ni dia ada satu kitab yang memang dia akan usung ke mana pun. Nama kitab itu Fadailul Amal. Asal tak? Fadail Amal warna hitam tu. Kalau saya kata itulah kitab hadis yang disusun oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Kalau tak dia, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Tak apalah tuan-tuan cerita. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, beliau ni tuan-tuan berasal daripada India, Saharanpur, mengajar di Mazahirul Ulum, suatu pusat pengajian besar
di India yang melahirkan ramai ulama di sana. Beliau tuan-tuan mengajar di sana, tak apalah ceritanya, dia mengajar ilmu tuan-tuan. Sampai satu masa beliau dah agak berusia, anak muridnya pun ramai, ulama besar, ilmu hadis yang terkenal. Lalu dia ambil keputusan untuk pindah ke Madinatul Munawwarah. Pergi Madinah dengan kerinduan dan niat apa untuk duduk di sana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinatul Munawwarah, beliau yang keadaan dah berusia, beliau berkhidmat di Madrasah Mazahiruul Ulum, mengajar sahaja 49 tahun. 49 tahun. Dalam 49 tahun tu hanya beberapa tahun saja dia ambil gaji, 30 tahun lebih tak ambil gaji. Dia yang tak ambil gaji, bukan dia tak diberikan gaji. Bahkan dia letakkan syarat kalau sekolah bagi gaji, dia berhenti mengajar. Oh tuan-tuan, mana nak cari pula. Maknanya dia ada sumber lain. Dia ada sumber lain mungkin untuk kehidupannya. Adapun dalam ta'limnya, dia tidak mengambil gaji daripada sekolah itu. Tak apalah cerita dia, itu ada panjang sikit tuan-tuan. Sampai dinasihatkan oleh gurunya untuk ambil lah, untuk kegunaan kehidupan kamu, ambil lah dia kata. Dia pun ambil sebab gurunya bagi nasihat. Gurunya meninggal, dia terus tak ambil. Kemudian sebelum beliau meninggalkan India nak pergi ke Madinah, beliau kumpulkan duit yang beliau ada, mungkin daripada sumber-sumber yang lain, bayar balik semula nilai gaji yang pernah dia ambil, bayar balik ke sekolah. Maknanya langsung pernah gaji, istilahnya begitulah. Baik, beliau pergi ke India, ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinatul Munawwarah, duduk di sana seperti biasalah, anak muridnya pun ramai, mengajarkan ilmu, ulama hadis besar. Tuan-tuan, beliau sakit. Yang sakitnya agak kronik. Lalu datanglah doktor-doktor perubatan, ubat dia, rawat, dia kata teruk. Ulama daripada India datang, doktor daripada India datang, buat teruk, dia kata. Lalu mereka pun kata, kalau teruk macam ni, eloknya balik ke India, kosnya lebih murah. Itu dah lebih murah. Maulana Ilyas berat sikit, nak pergi ke sana. Maknanya kalau sakit, kena balik India. Kalau teruk, kalau dah sihat, dia pun kata, anak muridnya kata, nanti datanglah sini balik semula, tak apa. Dah sihat, datang balik Madinah. Masa sakit ni, balik ke India, dapatkan rawatan di sana di India. Tuan-tuan, jadi akhirnya bermesyuarat dengan beberapa orang yang sepatutnya, akhirnya setuju Syekh Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi untuk pulang ke India untuk dapatkan rawatan, kemudian balik semula ke Madinah kalau dah sihat. Hadirin semua, ketika mana ketika mana siap saja booking tiket, beli je tiket, beliau tiba-tiba sihat. Sehat, segar, sehat macam biasa. Dia kata aku dah sihat dah. Orang pun tengok dia pun sihat dah. Sehat dah. Sehat dah. Ini berlaku 3 tahun atau 4 tahun sebelum meninggalnya beliau. Sehat. Bila dah sehat, okeylah, cancel flight. Batalkan tiket je, sakit balik semua. Rupanya tak lama selepas sakit itu, beliau mati dan meninggal dunia, dan ditanamkan di Baqi' dekat dengan makam dan pusara gurunya. Yang guru yang nasihat tadi suruh ambil gaji tadi tu. Okey. Tuan-tuan, rupa-rupanya anak-anak murid atau orang kanannya pernah mendengar dan mengetahui Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku di bumi Nabi SAW dan dimakamkan dekat dengan baginda. Maknanya apapun usaha untuk dia mati di India tak berlaku, dan sampai juga dia mati di Madinah. Itu juga berlaku kepada seorang tokoh besar dalam Islam, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tuan-tuan boleh Google tengok dia. Syekh, bukan Imam Ghazali lain. Ni Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir. Mungkin hidup tahun 60-an, 70-an atau 80-an. Beliau ni tuan-tuan namanya blacklist daripada Saudi. Tak boleh masuk Saudi, tak boleh masuk. Blacklist. Tapi dia ada doa, ya Allah, matikanlah aku sebagai syuhada di bumi Nabi Muhammad SAW.
Kalau ikut logik akal, macam mana dia nak mati kat bumi Madinah sedangkan namanya blacklist masuk ke Saudi? Kenapa blacklist? Sebab beliau adalah orang yang bergerak dalam gerakan Islam di Mesir pada waktu itu. Ikhwan Muslimin, aktif dengan Ikhwan Muslimin. Jadi blacklist lah nama orang ni, orang yang aktif macam ni, blacklist. Hadirin semua, setelah itu berlaku, tapi nak ceritanya dia minta Allah tu betul-betul dengan jujur, dengan benar. Apa berlaku tuan? Berlaku satu persidangan atau perdebatan dengan golongan-golongan, mungkin bahasanya etis, ataupun golongan-golongan yang kita panggil golongan yang berideologi kiri. Okey tuan, waktu nak melakukan perdebatan. Dan pada saat itu, ulama yang paling terkenal dalam kepakaran ini adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi terpaksa diberikan laluan khusus untuk dia masuk ke Saudi untuk ada dalam perdebatan tersebut. Ada dalam perdebatan tersebut. Lalu akhirnya beliau pun bersidang. Dalam perdebatan tersebut beliau pun berhujah mempertahankan Islam dengan dalil-dalil, hujah-hujah, logik-logik, mantik-mantik. Dalam perdebatan tersebutlah beliau telah meninggal dunia. Kan dia minta kepada Allah mati sebagai syuhada, maka dia mati sedang mempertahankan Islam dengan hujah lidahnya. Okey, setelah dia mati, keputusan nak dibawa ke mana dia, nak dibawa ke mana, maka keputusan akhirnya letakkan mayatnya itu di Baqi'. Kita tengok logik akal, dia memang tak boleh pergi Madinah, tetapi kerana mintanya kepada Allah dengan benar, akhirnya sampai juga di Madinah dan dimakamkan di sana. Maka hadis ni kata apa? Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, betul-betul minta, jujur, memang nak mati sungguh, bukan minta-minta ayam, sungguh-sungguh, bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah akan sampaikan dia pada kedudukan orang mati syahid kalau dia minta betul, walaupun matinya di atas katil. Sekali lagi Haji Mahfuz, dia orang Mesir ke tak? Syekh Al-Ghazali orang Mesir, orang Mesir, asal Mesir, lahir Mesir, besar Mesir. Okay. Lahir 22 hari bulan September 1917. Lahir tahun 1917. 1917. Meninggal 96. 96 baru meninggal tuan-tuan. Maknanya baru lagi. Okay, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Baik. Macam mana dia boleh tahu ni? Hebat ni. Oh. Semua di hujung jari. Okay. Meninggal tahun 96, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan, pelajaran untuk kita pun dia, kalau nak minta pada Allah tu minta betul-betul. Cuba kita minta, ya Allah, contohnya lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun minta untuk saya lah. Saya punya doa mungkin tak tinggi sangat perginya. Makcik-makcik punya minta mungkin lagi tinggi. Contohnya kita kata, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku sedang sujud kepadamu. Contohnya begitu. Minta sungguh-sungguh. Allah bolehkan begitu. Matikan aku dalam keadaan selesai semua perkara aku dengan manusia, hutang apa, minta sungguh-sungguh. Jadi yang dia nak atau minta dengan jujur. Minta tu dengan jujur. Kata dalam hadis, barang siapa minta kepada Allah mati syahid, betul-betul nak, bukan alamak mati syahid, siapa agak ni bunuh kita nanti, dia takut-takut juga kan? Yang tu tak jadi. Bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah akan sampaikan dia pada kedudukan orang mati syahid, walaupun wa imma ta'ala fi rasyid, walaupun dia mati di atas katilnya. Maknanya niat dia tu sampai kepada Allah Ta'ala dan Allah menerimanya sebagai syuhada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bertanya satu soalan ni, itu penting juga. Ada berbagai dalam hadis benar lah. Lari daripada membayar cukai, sama ada cukai yang zahir batin. Maksudnya tu Cukai zahir batin tu macam mana? dia mana dunia lah, macam kata contoh cukai income tax kan. Contoh lah. Macam cukai kita lari daripada itu, dia tak nak bayar lah. Jadi itu ada kalau kata dia meninggal. Jadi ada sama ada orang yang hidup ni akan akhir atau tidak. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, hutang dengan individu atau seseorang yang khusus
mungkin ada sedikit bezanya hutang dengan institusi atau kerajaan. Sebab apa? Sebab mereka mungkin ada covernya balik semula. Berbeza hutang dengan individu atau kumpulan atau masjid atau koperasi, berbeza. Dan apatah lagi kalau hutang tersebut memang ada dia punya undang-undangnya. Contoh, kalau kita hutang dengan bank, mati semua hutang kira habis. Faham tak? Contohnya begitu, contohnya ada. Kalau itu tu okey lah, clear lah. Ini ceritanya kalau tak ada kan. Kalau tak ada, susah juga saya nak jawab tuan. Okey, contoh hutang kalau parking kereta tuan, memang kita layak untuk didenda dan itu sepatutnya kita kena buat. Cuma beza dia juga. Bezanya kalau kita tak bayar, kita berhutang dengan siapa? Kita berhutang dengan institusi, dengan majlis bandaraya. Saya nak jawab pun payah juga tuan. Tetapi kalau ikut bezanya, beza hutang dengan orang, individu, kumpulan dengan institusi. Kerana apa? Kerana kadang-kadang peraturan dan undang-undang yang dibuat itu sendiri menyalahi. Saya bagi contoh tuan. Cukai. Minta maaf kalau ada orang LHDN kat sini. Cukai, kalau ikut kaedah Islam, mesti diambil dulu daripada orang kaya. Pendapatan negara tak cukup, baru orang yang pertengahan. Tak cukup lagi pendapatan negara, baru cukaikan orang yang rendah di bawah. Nampak tak? Itu kaedah cukai di dalam Islam. Maknanya kalau nak ambil juga, negara perlukan duit. Nak buat pembangunan teknologi, pertahanan, ketenteraan, guru-guru, cukai mesti dikenakan dulu kepada orang kaya. Orang kaya dulu. Ambil dah. Pelabur-pelabur saham yang besar-besar diambil dah. Syarikat korporat diambil semua dah. Tak cukup juga. Baru pergi kepada golongan pertengahan. Ambil cukai dekat dia pula. Ambil belaka dah, tak cukup, baru ambil golongan. Tujuannya untuk kemaslahatan dan kepentingan negara dan kepentingan awam. Tapi kalau dah konsep tu pun dah salah, kan? Jadi maksudnya begitu. Tetapi tuan-tuan, apa pun kita ni senang je lah tuan-tuan, dia punya konsep ni. Iaitu apa dia, dalam perkara ini kita buat benda yang tak memusingkan diri kita. Itu pada pandangan saya. Kalau kita kena saman, selesaikan cepat. Nanti kan banyak lagi datang, hidup kita jadi tak tenang. Okey, tuan-tuan kena saman AS 300. Bayar seminggu cepat 150. Bayar je nak terus tuan-tuan. Nanti datang tambah lagi. Walaupun kita kata ustaz yang ni tak ikut syarif, ya betul, tetapi dari segi undang-undangnya kita nanti hidup dalam keadaan tak senang. Surat sampai, orang cari. Daripada kita tenang nak beribadah, namun at least tak boleh pergi haji, pergi umrah, nampak? Dia berkait dengan itu. Sebab itu dipanggil sistem. Jadi soalan ni saya tak boleh nak jawab dengan tuntas kerana saya nak kena membezakan di antara hutang yang bersifat individu dengan hutang kepada kerajaan atau institusi. Ada tak bezanya dalam pandangan syarak? Jawapan tu saya tak boleh berikan sekarang. Wallahu a'lam. Tak. Ya. Macam bayar parking kereta ni kan, kita parking kereta setengah jam, kita pakai kupon setengah jam. Lepas itu kita leka, kita nak balik, dah lebih setengah jam. Orang yang cek tu tak ada datang. Tak ada, kebetulan tak ada datang cek. Kita pakai lebih setengah jam. Ada keputusan kita garing. Jam belum kena setengah jam. Mudah-mudahan itulah rezeki dan dihalalkan. Itu rezeki kan. Rezeki itu macam orang kata pisang berbuah 2 kali. Makan. InsyaAllah. Maknanya okey dah, okey lah tu, dia tak kena saman, okey lah tu, baliklah macam biasa. Jangan pergi MBI pula mengaku serah diri. Saya Kita tanah tak ada setengah jam. Kupon kita ada setengah jam. Kita garing tu. boleh Haji, tak ada masalah. Itu namanya jalan orang warak macam Haji. Tak semua. Jalan orang warak macam Haji. Betul. Dan tak ramai orang macam Haji. Ini adalah 1 daripada 1000 orang baik macam ni. Sungguh saya cakap betul ni, bukan saya melawak tak, sungguh. Okey, itu jawab. Dia kata nak juga, dia kuponkan juga walaupun dia dah tak parking dah waktu tu. Okey, wallahu silakan. Yang ni tadi tak. Yang Ustaz cakap tadi lah. Kata kalau kita nak ambil untuk lah. Ini ambil sangkut dengan kita nak semayang solat. Betul. Kita pergi Jepur tu, air banyak. Mana tu kan? Kita gunakan macam biasa juga dah, jangan mati. Sama. Ambil wuduk dekat air terjun, ambil wuduk dekat laut, ambil wuduk dekat sungai. Sama tak ambil wuduk dekat paip? Jawapannya sama je. Konsepnya adalah itu. Walaupun air itu tak kurang pun kalau kita ambil lebih.
Kan? Tak boleh. Itu berdasarkan hadis Nabi. Sahabat bertanya, adakah pada sungai itu pun pembaziran? Nabi kata, ya, walaupun pada sungai yang mengalir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.